Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Antara nama Allah Azza wa Jal yang selalu kita dengar ialah Ar-Razzaq ataupun Ar-Raziq. Kedua-duanya boleh dibaca. Kedua-duanya nama Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sebut Abdur Razzaq, hamba Ar-Razzaq, ataupun Abdur Raziq, juga betul. Juga betul. Kalau kita seru Allah Ya Razzaq ataupun Ya Raziq, juga betul. Cumanya Quran banyak menggunakan perkataan Ar-Razzaq, mubalaghah, yakni yang maha, yang sangat memberi rezeki. Antaranya apa yang Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala dia Ar-Razzaq, yang mempunyai kekuatan yang maha teguh. Ar-Razzaq, yakni dia yang maha memberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Dialah Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah Azza wa Jal, sifat Ar-Razzaq ini dijelmakan di dalam dua keadaan. Yang pertama, ar-rizqul am, yakni Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada sesiapa saja. Am, merangkumi sesiapa saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang ataupun tidak ada makhluk yang merayap di atas muka bumi ini melainkan ke atas Allah lah rezekinya. Allah bukan saja bagi rezeki pada manusia, rezeki pada kambing, lembu, binatang, haiwan yang kita nampak, yang kita tak nampak, kesemuanya diberi rezeki oleh Allah. Manusia bukan saja manusia beriman, orang-orang kafir juga diberi rezeki oleh Allah Jalla wa'ala. Di atas peraturan-peraturan alam yang Allah Azza wa Jalla buat, Dia suruh kita tuntut rezeki. Siapa yang menuntut rezeki, dia beri rezeki. Walaupun tak semua yang menuntut dia beri, tapi peraturan umum, orang yang mencari rezeki diberi rezeki. Orang kafir, oleh kerana sebahagian mereka memang nak hidup sungguh atas muka bumi ni, dia cari sungguh rezeki, Allah bagi rezeki kat dia, Allah berikan rezeki padanya. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia doa untuk orang Mekah. Dia doa untuk Mekah. Dia kata, Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adurruhu ila azabin nar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ni negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Dan bagilah rezeki kepada ahli Mekah di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah kata, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah jawab, Allah kata, siapa yang kafir, aku bagi juga kat dia sikit untuk dunia ni. Qalilan tu maksud di dunia ni aku bagi, dan pada hari kiamat kelak aku akan bawa dia, heret dia, sentap dia, tolak dia pergi kepada azab yang pedih, azab neraka. Maksudnya kita tak payah heranlah jika Allah Ta'ala bagi rezeki kepada sesiapa saja. Jangan tanya kenapa orang kafir mungkin ada yang lebih kaya pada yang beriman. Dia cari, Tuhan bagi. Dia cari, Tuhan bagi. Dan ada juga yang cari, Tuhan tak bagi pun ada. Dengan sebab musabab yang dia kehendaki. Bahagian yang kedua ialah ar-rizqul khas, rizki khas. Hak rizki khas ni dia tak bagi kepada sebahagian besar hamba-hamba dia. Apa rizki khas? Antara rizki khas yang Allah bagi ialah rizki iman. Iman adalah rizki, sehingga manusia menikmati nikmat iman dan dia bahagia dengan nikmat iman. Sebahagian para ulama salaf mereka sebut, sebahagiannya sandar kepada Zainal Abidin bin Ali, menyebut bahawasanya jika para pemerintah ataupun para penguasa, raja-raja itu tahu apa yang kita sedang nikmati ketika kita sedang beribadat kepada Allah Jalla wa'ala, nescaya mereka akan menyebat kita dengan sebatan yang dahsyat. Maksudnya, orang-orang yang menjadi raja, menjadi orang besar, mereka tidak menikmati apa yang kita nikmat daripada nikmat iman, khusyuk, doa, berkhalwah, dia bersendirian dengan Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi dia sebut tentang, dia kata apabila Allah lebihkan nikmat dunia, kata dia lah, dia kurangkan nikmat akhirat. Maka apabila satu orang tu terlebih nikmat dunia dia, terkurang rasa manis iman dia. Sebab itu kata Ibnul Jauzi, para ulama jangan hampiri pemerintah. Bila mereka menghampiri pemerintah dan berfikir tentang redha pemerintah, maka hilang nikmat iman, kata dia. Apabila mereka ada harga diri, tidak takut kepada pemerintah dan tidak bergantung kepada pemerintah, maka Allah kurniakan kepada mereka nikmat khalwah, kata dia. Nikmat bersendirian dengan Tuhan, nikmat bergantung dengan Tuhan, nikmat tidak takut melainkan Allah, yang tidak diperolehi oleh sebahagian di kalangan manusia. Ibnu Jauzi sebut dalam Saidul Khatir kitab. Allah Azza wa Jalla dia rezekikan iman sebagai rezeki khas. Allah Ta'ala tu di samping nama dia Ar-Razzaq, kita juga tahu nama dia Al-Wahhab, Maha memberi, Al-Mannan, Maha memberi kurnia. Dan kurnia-kurnia ini sebahagian manusia tidak faham. Dia faham kurniaan tu hendaklah sesuatu yang dia nampak, dia dapat RM500, dia rasa dia dapat rezeki. Nabi SAW bila sebut tentang Khadijah dalam riwayat Muslim, Nabi kata, inni ruziqtu hubbaha, aku telah diberi rezeki cintakan Khadijah. Jadi Nabi jadikan cinta tu rezeki. Bila kita ada keluarga, anak kita sayang kat kita, rezeki. Isteri kita sayang kat kita, rezeki.
Kerana benda tu manusia mungkin belanja banyak. Cuba tengok orang pergi camp motivasi, nak memastikan keluarga yang berkasih sayang, bayar sampai 2-3 ribu. Macam orang yang datang kepada seorang alim, mengadu, dia kata Allah Ta'ala kurang bagi rezeki padaku. Alim tanya dia, jika sekiranya aku nak beli mata kau berapa puluh ribu kau nak jual? Aku nak beli tangan kau berapa puluh ribu kau nak jual? Kaki kau berapa puluh ribu kau nak jual? Bila dikira, dia kata banyak rezeki kau. Yang orang yang tak ada ni, dia akan beli dengan belian yang besar. Maka Allah Al-Mannan, dia memberikan rezeki. Nikmat iman membolehkan kita menikmati rezeki itu. Menikmati rezeki itu, kita rasa bahagia dengan rezeki itu. Allah sebut, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Siapakah dia yang dapat memberikan rezeki kepada kamu jika Tuhan larang, Tuhan halang? Bahkan mereka itu berterusan di dalam sombong dan melarikan diri daripada Allah. Ini adalah kurnia Allah Jalla wa'ala, dia yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi syirbihi, siapa yang berpagi di kalangan kamu dalam keadaan aman di tempat duduknya. Ada orang tak aman dalam rumah dia. Ibn Jauzi sebut, para penguasa tidak dapat nikmat Tuhan. Kalau dia nak keluar, dia kena ada orang iring dia, dia takut orang bunuh dia. Dia tak dapat nikmati semua benda. Kalau dia tidur, dia kena orang kawal dia. Dia tak macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang tidur, yang apabila perwakilan Parsi datang dan cari dia, mana Umar bin Khattab, dia pun tunjuk dia tidur, dan Parsi tak percaya. Raja Parsi nak tidur kena ribu-ribu orang jaga. Tempat tidur dia orang tak boleh tahu. Keselamatan dia, pengawal dia. Dan kita pernah cerita Sayyidina Umar tidur dalam masjid ketika ditangkap Raja Hurmuzan. Ditangkap Raja Hurmuzan, dibawa ke Madinah. Terkejut jaga Umar. Dia pun terkejut, Umar tidur dalam masjid. Wakil Parsi datang, sahabat kata, mana Umar? Dia bayangkan oleh kerana Parsi ni juta tentera dia. Tentera yang dapat menawan tentera Parsi tentulah lebih hebat. Dia tengok Umar bin Khattab tidur di bawah pokok dan tak ada pengawal dia. Dan dia kata, adalta amanta wa nimt. Engkau telah adil, engkau merasa aman dan kau tidur. Orang lain tak adil, dia tak rasa aman pasal dia ambil harta benda orang banyak. Dan dia tak boleh tidur. Sebab tu Ibn Jauzi kata, ni'mat Allah Jalla wa'ala. Nabi kata, siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan aman, dia di tempat tidur, dan rumah dia aman. Kalau kita dalam rumah kita tak aman, kita tak termasuk kita dalam hadis ni lah. Aku duduk rumah serabut dia dah, tak boleh dah. Jadi kita tak masuk dalam hadis ni. Siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan aman, dia dalam rumah dia, selamat dia pada jasad dia, sihat tubuh dia. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia ada makanan hari tu, hak setakat nak makan hari tu. Untuk dia tak mati dan tak lapar, ada di dapur dia. Ataupun ada dalam poket dia. Fa ka'annama hizat lahu dunya, kata Nabi, seakan-akan diberi untuk dia dunia. Apa lagi orang duduk dalam rumah rasa aman, badan sihat,
makanan ada, dunia dan segala isinya. Cuma semua, tuan-tuan, saya, semua kita terlibat dalam penyakit yang sama. Pasal orang semua sedang berlumba dalam hidup ni. Orang nak kena benda lebih besar, lebih hebat, lebih besar, lebih hebat. Kita pun turut memburu benda tu. Sebenarnya apa yang kita miliki itu cukup dah. Bila kita ada makan, duduklah rumah kita, kita aman. Kita bahagia. Kita sihat. Apa lagi? Orang cari duit banyak. Sebab tu Dalai Lama, tahu Dalai Lama? Dalai Lama tu yang duduk di Tibet. Dia tak pernah baru, dia sentiasa lama. Ada orang kata tak boleh ambil, orang kapiak. Ada benda kita boleh ambil. Dalai Lama, orang tanya dia, makhluk apa yang paling pelik? Dia kata makhluk pelik ni manusia. Masa muda dia pulun kerja teruk-teruk sehingga dia sakit. Dia dapat duit sehingga dia sakit. Duit tu lah dia guna nak berubat masa tua. Jadi pelik dia kata, manusia ni pelik dia kata. Dia pulun sampai dia sakit dengan tubuh muda dia tu. Untuk dia dapat duit. Untuk apa duit tu? Nak bayar hospital dia masa dia tua. Jadi dia dah lama kata paling pelik kalau manusia. Dia tak apa, dia cukup kepala kan, duduk lincin. Agama tak larang kita cari dunia, agama tak larang. Tapi manusia telah korban, manusia lupa. Dia ada kesihatan. Saya tak ada apa? Tak ada medical card untuk masuk ke apa? Hospital swasta, tuan-tuan mungkin ada. Tapi orang yang masuk hospital swasta mahal, dia bayar. Mungkin puluh ribu. Mengatasi harga setahun dia kerja. Untuk dia masuk. Dia bayar. Sebulan 200, 300. Kadang-kadang dia rasa rugi balik, dia tak sakit. Rugi, aku tak sakit. Dia tak. Sedangkan sihat adalah satu rezeki. Satu kurnia Tuhan Jalla wa'ala. Dunia tipu kita. Maka Allah Azza wa Jal, antara nama dia yang kita sebut tadi ialah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'un zal jadd minkal jadd. Bila Allah bagi, tak ada siapa yang dapat menghalang. Kalau Allah halang, tak ada siapa yang dapat memberi. Kita usaha, tapi nikmat yang besar apabila manusia, orang tanya Plato, siapa orang yang paling miskin dalam dunia ni? Kata Plato, orang paling miskin ialah orang yang paling banyak kehendak dia. Dia sentiasa tak akan cukup. Dia kata, Arab kata al-hurru abdun matama wal abdu hurru ma qana. Orang yang merdeka itu menjadi hamba kepada apa yang dia tamak. Benda hak dia tamak tu, dia terpaksa berjuang untuk dapat hak tu. Membayar segala kemerdekaan dirinya. Dan orang yang hamba itu, dia menjadi merdeka dengan dia ada qanaah. Dia berpada dengan apa yang ada. Agama bukan melarang menuntut apa yang tak ada. Agama tak larang. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, sabar. Dapat, alhamdulillah. Allah tak larang untuk kita ambil. Nabi Ayub alaihi salam, bila dia jumpa belalang emas, dia nak tangkap lagi-lagi. Tuhan kata tak cukup lah, ada bagi ni. Dia kata kurnia Tuhan
rezeki Tuhan, dia nak ambil. Tak dilarang. Tetapi qanaah, manusia di samping dia nak ambil, dia ada qanaah. Kalau dapat rezeki Tuhan, alhamdulillah. Kalau tak dapat, aku tahu banyak ni saja Tuhan nak bagi aku. Sebab musabab, manusia boleh cari sebab dan musabab. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anhu radhiyallahu an, wa an Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u ad-dajjal min yahudi Asfahan 70,000 alaihim tayalisah, rawahu Muslim. Daripada wa anhu maksudnya daripada Anas, kerana hadis sebelum tu hadis Anas. Daripada dia tu Anas. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjal min yahudi Asfahan 70,000. Mengikut dajjal daripada Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan sebanyak 70,000. Alaihim tayalisah, di atas mereka ada tayalisah. Saya tak tahu terjemahan Indonesia tu dia terjemah apa tayalisah. Dia terjemah apa? Dia terjemah apa? Ada pakaian seragam. Tayalisah asalnya kain yang dipakai, disebai di belakang ni. Labuh. Dia tak jahit, dia sebai macam kita sebai tola tu kan. Yahudi biasanya kita akan tengok dia akan pakai tayalisah tu, dia biasanya warna biru, dia belang. Dan tempat hak sebai, hak tengkok ni dia macam dia jahit sikit. Hak style dia. Tapi tayalisah itu ulama-ulama sendiri cari makna dia. Tayalisah artinya kain tu lah, kain yang dia sebai di belakang tu. Sehingga sebahagian para ulama ada yang memakruhkan pakai kain sebai tu disebabkan kerana hadis ni. Tapi sebenarnya hadis ni tak sebut pun makruh. Tapi dia tak mau sama dengan Yahudi Asfahan. Sama dengan Yahudi Asfahan. Nabi SAW kata, Dajjal akan keluar. Dan yang ikut dia 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Asfahan adalah bandar di Iran. Iran dia ada 30 kawasan, Asfahan dia duduk di tengah-tengah. Saya pernah pergi Asfahan. Asfahan dia duduk di tengah-tengah. Yahudi di Iran secara keseluruhan, saya ingat sekarang mungkin sekitar 30 ke 40 ribu Yahudi ada di Iran. Ada di Iran. Bukan saja di Asfahan, bukan tertumpu. Tapi Asfahan itu sendiri dianggap kota suci Yahudi. Ada banyak binaan-binaan dia untuk orang Yahudi, kesan sejarah. Dan Nabi Daniel dikebumikan di Asfahan. Di Asfahan. Menurut riwayat, sebahagian riwayat Yahudi lah. Kerana para nabi ni tak ada nabi yang confirm di mana dia dikebumikan. Nabi kata kalau Nabi pergi ke Mesir, Nabi nak tunjuk kubur Nabi Musa. Tapi Nabi tak tunjuklah, Nabi tak pernah pergi ke Mesir. Jadi Nabi yang kita confirm dia, kubur dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kata saja. Kawan ni kata ni kubur Nabi ni, kawan ni kata kubur Nabi ni. Dan saya pernah cerita tuan-tuan, dakwaan ni banyak. Kita pergi ke Jordan, kita ada Ashabul Kahf. Yang tu yang dikatakan paling dekat. Ashabul Kahf ataupun Ashabul Kahfi, yang disebut oleh orang Melayu sebut Ashabul Kahfi. Yang di dalam suratul Kahf
dikatakan tempat dia di Jordan. Pergi ke Turki, ada satu lagi di Turki. Yang tu pun dia kata Ashabul Kahf. Kalau kita pergi ke China, di Urumqi, China, saya pergi ke Urumqi, China, pun ada Ashabul Kahfi satu sana. Orang dakwah. Kita confirm satu benda, Ashabul Kahfi ada. Siapa tak percaya kufur kerana ada dalam Quran. Tapi tang mana dia? Yang tu tak pasti. Manusia suka claim. Abdul Qadir Al-Jilani, kubur dia kat Iraq ada, kat Nur ada. Jadi orang duk kat dakwah kubur orang tu, kubur orang ni bukan pasti. Hak jejak Rasul duk pi tu, orang kata ya, dikatakan. Macam Telaga Hantuah kat Melaka kan. Bukan saja orang petikai telaga, Hantuah tu sendiri orang petikai wujud ke tak? Mana ada keturunan hang? Di Melaka yang ada belah Kedah. Hang ni Cina. Hang Lipo. Mana ada Melayu ada kita jumpa hang ni bin hang tu, mana ada? Hang nak pergi mana ada? Kalau hang, tak tahulah, mungkin sebagai orang marah kan pasal nak pertahan tak Melayu hilang di dunia tu. Tapi tak boleh nak proof lah. Mungkin nama dia apa kita tak tahu. Para Nabi kita yakin. Cuma di mana kubur mereka? Khilaf. Asfahan ialah ada sejarah banyak. Bukhtan Nasr, bila diambil Baitul Maqdis, orang Yahudi lari, dibakar habis khazanah Yahudi. Mereka bawa, mereka pergi ke Asfahan, dan Yahudi ada di Iran. Nabi SAW kata, akhir bila Dajjal datang, Yahudi Asfahan 70,000 ikut Dajjal. Sekali dengan geng Syiah. Dia pakai apa? Dia pakai tayalisah. Tayalisah. Ditutup. Yahudi tu pakai. Macam saya sebut, Islam ni dia bukan anti sebab kontu darah Yahudi. Tapi Yahudi rekod dia macam tu lah. Isteri Nabi ada yang Yahudi. Siapa dia? Safiyah binti Huyai, Yahudi. Wa an Ummi Syarik radhiyallahu anha annaha sami'at Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yafiranna an-nasu minad dajjali fil jibal. Rawahu Muslim. Daripada Ummu Syarik radhiyallahu anha. Ummu Syarik Al-Amiriyah, dikatakan nama dia Ghuzayyah nama dia. Ada yang kata Uzailah, tapi Ghuzayyah nama. Dia ni ialah perempuan yang offer diri dia kepada Nabi SAW. Nabi duduk tengah bercakap, dia tawar diri dia kepada Nabi SAW. Quran kata, wahabat nafsaha lin Nabi. Dia tawar diri dia pada Nabi, ya Rasulullah, kawinilah saya, ambillah saya sebagai isteri. Nabi SAW tak ambil. Dalam riwayat Anas, bila Anas cerita macam tu,
Anak perempuan Anas kata, wah sawatah, oi malulah duk pergi tawar depan orang. Anas kata, dia lebih mulia daripada engkau kerana dia tawar diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat kata Nabi kahwin, tapi Nabi tidak menggaulinya. Nabi teringat kepada kecemburuan orang Ansar. Tapi yang penting dia ni offer diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi bab dalam fiqh, boleh tak perempuan menawarkan diri kepada lelaki? Walaupun asalnya lelaki pinang perempuan. Tapi kalau berlaku sebaliknya, boleh ataupun tidak? Boleh, tak dianggap cacat jika sekiranya yang dia tawar tu ialah orang saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah tawarkan anak dia, siapa dia? Hafsah, kepada Uthman dan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bila Hafsah, suami Hafsah dah meninggal, Umar tawar anak dia. Dia tawar pada Abu Bakar diam. Dia tawar kepada Uthman, Uthman kata, aku dalam masa ni tak ada hajat lagi untuk kahwin tambah. Umar kata, Uthman sekurang-kurangnya okey juga. Dia bagi tahu jawapan. Tapi Abu Bakar dia buat sengap. Aku rasa tak puas hati dah. Tak lama kemudian Nabi pinang Hafsah. Kewujudan Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Makali masa Nabi kahwin lebih kurang umur dia 28. Hafsah ni, kewujudan Hafsah ni menafikan bahawasanya Umar bunuh anak perempuan dia. Kalau Umar ni bunuh semua anak perempuan, tentu tak ada Hafsah. Kan cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia masa kecil-kecil. Ni Hafsah, ni anak perempuan Umar. Tak berapa lama Nabi SAW pinang. Lepas pada itu Abu Bakar jumpa dengan Umar. Dia kata, barangkali kau tak apa hati dengan aku, pasal aku tawarkan Hafsah, aku tak kata apa. Sebenarnya bukan aku tak mau, tapi aku ada dengar Nabi duk sebut tentang Hafsah ni. Sebut cara belah Nabi mau. Jadi aku duk tunggu Nabi tu dulu lah macam mana. Jadi aku tidak mau ifsya sirran Nabi. Aku tak mau pergi cerita rahsia Nabi. Jadi bila aku tengok Nabi minang, maka tak apa, selesai. Kalau dia tak minang itu, bolehlah aku ambil anak hang tu. Jadi dia hubungan Abu Bakar Siddiq, dia sahabat Nabi, dia juga pak mentua Nabi. Umar bin Khattab, dia sahabat Nabi, dia juga pak mentua Nabi. Jadi depa ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan, dia sahabat Nabi, dia juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anak Nabi Ummu Kalthum. Ali bin Abi Talib, dia sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan mereka, kekeluargaan dan seumpamanya, dan juga perjuangan yang menguatkan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Annaha sami'at Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafiranna an-nasu minal dajjal fil jibal, manusia akan lari daripada dajjal di dalam bukit-bukit. Masuk pada akhir zaman, orang-orang yang saleh akan belah bila dengar berita Dajjal. Dia pergi ke mana? Bukit. Bukan pergi bukit mentajam. Bukit betul. Dia pergi bukit betul. Kan? Kalau pergi setakat pergi Bukit Bintang, dia tak idea. Maksudnya dia pergi ke kawasan-kawasan yang mereka tinggalkan masyarakat. Dan Quran memang sebut bahawasanya
manusia apabila ditimpa fitnah dan tak dapat selesai, kalau duduklah masyarakat dia lagi fitnah, kita disuruh melarikan diri. Antaranya cerita Ashabul Kahf. Iz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tak kala pemuda-pemuda tu lari pergi ke gua. Sehingga ada mazhab sufi di kalangan golongan sufi, mereka ambil keputusan lari pergi duduk dalam gua. Tapi tak ada pasal, masyarakat duduk elok-elok, depa saja lari pergi gua. Hatu tak disuruh lah. Sehingga dikatakan bila nak jadi wali tu kena jalan di padang pasir, masuk ke gua-gua, jangan masuk campur dengan siapa. Sehingga orang Melayu faham benda macam tu. Sebab tu pergi cari lang gua, kok ada tok wali pun minta batu geliga. Dan ini tak betul. Tapi ada masa tak isyarat Quran dan hadis bahawasanya bila manusia tak tahu, dah tak dapat tahan dengan fitnah yang berlaku dalam masyarakat, mereka patut melarikan diri pergi ke tempat-tempat sunyi. Ada tak? Ada. Hadis ni sebut pergi ke bukit. Suratul Kahf tunjuk bagaimana pemuda, mereka pemuda, tapi mereka lari pergi ke gua. Kerana gua tak ada siapa, senang. Siapa tu pun tak main kacau, jiran tak main, siapa tak main. Mereka hidup dengan cara mereka dan tak bermasyarakat, dan tidak duduk di bawah rejim dan para pemerintah yang zalim yang mengganggu iman mereka pada zaman itu. Nabi SAW sebut dalam hadis ni bahawasanya pada akhir zaman manusia juga akan lari pergi ke gua kerana mengelakkan fitnah Dajjal. Kerana tidak ada fitnah yang lebih besar yang para nabi ingatkan pengikutnya lebih daripada fitnah Dajjal. Artinya ramai orang yang sangkut dengan fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Masih. Orang perempuan jauh ke belakang, mungkin dia ada soalan tapi tak ada siapa, mikrofon tak ada, dan kemudian tak ada bagi kertas dia takut dia nak tanya. Apa pandangan mengenai pendapat yang menyatakan Nabi Adam bukan manusia yang pertama? Kalau mengikut sejarawan Islam, jarak antara Nabi Adam dan zaman sekarang kira-kira 7,000 ke 10,000 tahun. Tetapi sejarawan Barat menemui fosil manusia yang berusia ratusan ribu tahun. Malah ada yang sampai jutaan tahun. Apa pandangan? Wallahu ta'ala a'lam. Pasal kita tak tengok. Tapi ada berapa perkara yang kita boleh agak. Ini semua andaian. Andaian ni dibuat kerana mereka jumpa fosil dan seumpamanya. Lalu nak diandaikan dengan Nabi Adam. Adakah sebelum Nabi Adam ada lagi generasi manusia yang lain? Sebahagian orang beristihad dengan istihad ni. Antara alasan mereka ialah macam mana malaikat boleh tahu bahawasanya akan berlaku tumpah darah? Kalau sekiranya malaikat tak tahu benda ke depan, melainkan dengan pengetahuan Tuhan bagi. Tetapi tentu kenyataan malaikat berdasarkan apa yang telah malaikat saksikan sebelum ni. Quran sebut, malaikat tanya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah engkau akan jadikan padanya mereka yang akan memusnahkannya, yakni bumi. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Bagaimana malaikat boleh buat andaian ni?
Dia buat andaian ni tentu berdasarkan kepada rekod sebelum. Dan adakah makhluk hak sebelum ni sama macam Adam ni? Ataupun telah ada banyak siri Adam-Adam yang menyebabkan kita ini satu generasi Adam yang Tuhan campakkan, kemudian berlaku satu sejarah bagi anak cucu Adam setelah generasi yang awal tu telah Allah musnahkan berdasarkan beberapa isyarat Quran tentang Tuhan telah memusnahkan dan menggantikan kaum yang lain. Maka ini satu pandangan yang tak termasuk dalam rukun iman. Siapa nak bagi pendapat, dia boleh bagi pendapat. Kemungkinan sebahagian ahli tafsir kata dulu ada jan, ada han. Han ni satu makhluk yang hidup di dunia, yang rosakkan bumi juga. Sebahagian tamadun yang kita tengok kesan-kesan lama ni hak dulu punya, bukan hak lapis Adam ni. Inilah andaian mereka. Betul ke salah? Wallahu alam. Kita hanya ada isyarat-isyarat Quran. Kemungkinan benar, kemungkinan ada lebih daripada tu. Wallahu taala alam. Banyak pendapat. Quran tak jelaskan secara detail. Boleh dipahami, mungkin ada. Saya sebenarnya tak pandai tajwid. Jadi saya baca Quran ikut imam yang baca dalam pen digital. Bolehkah cara begitu? Sebab hadis Nabi bersabda kita kena diam apabila baca Quran. Asalnya bila orang baca Quran kita diam untuk dengar. Jika kita boleh tak jika guru baca kita ikut kerana kita tak diam, kerana kita nak belajar? Boleh. Kerana itu tidak termasuk di dalam tidak menghormati Quran, bahkan mempelajari Quran. Tajwid, yang penting bagi tajwid ialah makhraj huruf. Maksud kita sebut huruf dengan betul. Supaya kita kena beza antara ha dan kha. Kalau kita sebut ha dan kita sebut kha, berarti kita ada ilmu tajwid. Bila kita ba dan ta kita sebut, kita beza, artinya kita ada ilmu tajwid. Kemudian ada pun detail pada ilmu tajwid, dengung 2 harakat, 3 harakat dengung. Benda ni sebenarnya di samping kita belajar, namun dia juga adalah benda yang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang agak keras sehingga membida'ahkan ilmu tu. Tapi ia termasuk dalam ilmu tahsinul qiraah, mengelokkan bacaan yang digalakkan oleh. Kalau kita terkurang dengung 1 harakat, 4 kita terkurang 2 dan seumpamanya, adakah berdosa? Ini khilaf. Lagi dia tidak mengubah makna, wallahu taala alam, dia tak berdosa. Cuma kita mengurangkan sifat keindahan membaca Quran. Lagi kita elokkan bacaan Quran, lebih banyak pahala. Lebih banyak pahala. Jadi yang penting bagi tajwid itu sebut huruf dengan betul. Waladhdallin, kalau kita pergi sebut waladhdallin, tak boleh lah. Antara dha dengan dal. Tapi kalau orang tu dengung dia kurang, adakah menghilangkan pahala bacaannya? Wallahu ta'ala alam, tidak menghilangkan pahala bacaannya. Tapi jika dia mengelokkan dengung tu, dia mendapat pahala tambahan di atasnya. Sebentar tadi Ustaz menyebut dalam riwayat yang lain Nabi mengawini Ummu Syariq tapi tidak menggaulinya kerana kecemburuan orang Ansar. Apa dimaksudkan kecemburuan orang Ansar? Maksudnya kerana Nabi SAW bimbang Ummu Syariq ni terlalu cemburu. Sedangkan Nabi SAW ada lebih daripada satu, ada banyak isteri, nanti akan jadi masalah. Nabi tak menggaulinya. Dalam riwayat lain dia kata Ummu Syariq, dia kalau Nabi gauli dia tak boleh kahwin dengan sesiapa lagi. Dia tak boleh kahwin dengan sesiapa.
Adakah hukuman bunuh dikenakan ke atas Muslim yang membunuh non-Muslim? Perkara ini khilaf. Sebahagian hadis-hadis macam kata tak dikenakan hukum la yuqtalul muslim bi kafir. Tidak dibunuh Muslim dengan orang kafir. Cuma para ulama berbeza pendapat dalam nak tafsirkan hadis ni. Ulama-ulama daripada Saudi anggap siapa yang kata Muslim dibunuh kerana orang maksudnya kalau Muslim bunuh orang kafir di kalangan rakyat, macam kita bunuh orang kafir, siapa yang berpendapat Muslim itu dibunuh, berarti dia ahli bid'ah. Dia telah menyanggahi sunnah Nabi, kerana Nabi kata tak. Tapi sebenarnya pendapat yang menyatakan Muslim juga dibunuh jika membunuh orang kafir bukan pendapat orang baru, bukan pendapat geng liberal. Ia pendapat Abu Hanifah dan ramai lagi para ulama sebelum daripada itu. Apabila kita duduk dalam negara ada rakyat non-Muslim, kita kena ambil senario. Seorang Muslim main-main pi kedai dia, tembak dia 3 dah. Marah kat dia, apa? Biasa, sembang-sembang apa? Kau untuk kata lu tak nak pandai ke apa? Dia ambil, dia tembak. 1 dah tu pun pegang kayu, katok dia mati bang. Pada mazhab yang pertama, seperti mazhab Syafi'i, juga Hanbali, dia menyatakan Muslim ni dipenjara lah, tapi tak boleh dihukum bunuh. Sebab hadis itu dan sebab kerana tak sama kadar. Nilai nyawa Muslim lebih tinggi daripada nilai nyawa kafir. Jadi tak padan nak bayar nyawa Muslim dengan nyawa kafir. Tak padan nak bayar nyawa kafir guna nyawa Muslim. Tak padan. Maka tak boleh dihukum bunuh balas. Abu Hanifah dan mereka yang semazhab dengan kata, Abu Hanifah ni dia sebenarnya di kalangan 4 mazhab tu dia dulu, tapi dia orang Iraq, Kufah. Dia banyak exercise ni kias minda. Mungkin salah satu dia, jadi dia banyak simpulkan, dia mungkin bandar tu bandar baru dan masuk juga non-Muslim. Jadi dia banyak bercakap. Kita lihat fiqh Abu Hanifah ni dia lebih kongruen dengan persoalan semasa. Keperluan pemikiran orang awam. Abu Hanifah kata ini bukan soal nyawa sama tak sama. Kerana ada mazhab di atas nyawa sama tak sama. Dia kata kalau lelaki bunuh perempuan tak dibunuh balas. Ini soal keadilan. Curi. Nak ikut curi itu mungkin harga dia 20,000. 5,000. Harga tangan bukan 5,000 tapi potong. Sebab apa? Keadilan. Undang-undang. Kalau nak kira harga barang dengan harga tangan 200,000 tak boleh beli. Allah kata, "Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an." Siapa yang membunuh nyawa tanpa sebab, dia membunuh nyawa yang lain. Nyawa, Tuhan tak kata Muslim. Seakan-akan dia membunuh manusia keseluruhannya. Maka kata Abu Hanifah, dibunuh. Dibunuh. Di Saudi dia tak. Dia anggap kalau Muslim bunuh kafir, tak dibunuh. Dan bahkan mereka bid'ahkan sesiapa yang berpendapat dibunuh. Menyanggahi hadis, menyanggahi ni jalan salah. Sebenarnya bukan salah. Itu masalah mereka ni. Semua keluar pada salah. Bukan semualah, 1-2 orang tokoh
yang mubalaghah lebih masalah. Dan mereka saya bukan Qaradawi semua, betul pendapat dia, bukan kita boleh setuju semua. Tapi bukan Qaradawi yang mula kata benda ni, Abu Hanifah, bukan Muhammad Ghazali yang mula kata Abu Hanifah, ramai lagi imam-imam yang kata bahawasanya Muslim bila bunuh orang kafir, dia bunuh. Tuan-tuan boleh bayangkan, tiba-tiba kita dalam negara Malaysia, satu orang Islam pergi mana? Pergi kedai, tembak, pang, toki kedai. Kita tak boleh bunuh belah, sebab dia Muslim tu kafir. Ni pendapat juga dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu saya kata, bukan soal buat undang-undang, tapi peka terhadap kaul mana yang kita pilih dalam undang-undang. Pada zaman Islam sebagai siadah, Islam kuasa besar, lembayung Islam tu melindungi alam, orang tak kata apa sangat lah. Tapi pada zaman Islam sentiasa dituduh tak adil, kalau kita buat undang-undang tu demam banyak. Dan rakyat non-Muslim mungkin tak boleh puas hati dalam negara Islam. They are not being protected. Dia akan rasa dia dibunuh, dia tak selamat. Kalau orang tanya, no, ada dalil. Aku tahulah dalil tu. Tapi ini adalah soal maqasid agama, syariah. Bagaimana keadilan dapat ditegakkan kalau satu orang boleh bunuh orang dan dia tak dibunuh balas? Di atas alasan-alasan itu khilaf pendapat ulama, ya. Tapi dalam konteks pelaksanaan keadilan mungkin perlu disemak semua. Oh. Ada soalan? Contoh fitnah Dajjal berdasarkan hadis Nabi. Lah, kena dengar kuliah-kuliah sebelum ni. Macam-macam Dajjal buat. Ada soalan sebelum? Lagi? Ya. Okey. Ada dua keadaan, ada dua position, dua posisi kedudukan yang perlu kita tengok. Pertama, kita sebagai orang yang bertugas di jabatan-jabatan kerajaan ke ataupun di mana-mana. Kita dulu. Kita agak, kalau ada hadiah yang orang bagi kita, Nabi kata ta'alau yajlis fi baiti abihi, Nabi kata dalam hadis, jom dia balik pergi duduk rumah pak dia. Agak-agak hadiah tu main tak? Nabi tanya. Jadi dia dapat hadiah tu, kenapa orang bagi kat dia? Maksudnya pasal kedudukan hang. Kedudukan ini, dia pemberian itu akan mempengaruhi tugas dia pada masa depan ataupun tugas dia ke depan lah. Orang kata baik, kita bagi, besok kita, walaupun mungkin kerja tu dah habis, kawan dia bagi kat dia,
Dia kata kena bagi, kalau tak bagi, besok kita nak guna dia lagi, dia tak bagi dah. Kalau mentaliti tu dia bagi disebabkan tu, kita ambil, kita tahu kerana dia pun takut besok dia akan jumpa dengan kita lagi, dia nak mai propose lagi dia punya projek-projek lain. Dia takut kita tak berlaku adil, seperti mana orang lain duk bagi, dia pun kena bagi. Maka kita tahulah kedudukan pemberian itu tidak halal untuk kita. Untuk kita, ni kita dulu ni. Melainkan satu benda, beda kita dah habis dah, memang dia dapat. Bukan kita je buat keputusan, 3-4 orang yang buat keputusan. Tapi oleh kerana kita ada pengalaman di dalam bidang kerja tu dan di pejabat tu, kita tolong dia. Kita bagi tahu borang hak ni, kita suruh dia isi borang hak ni, dia boleh bagi, kita boleh ambil, kerana itu upah dia terhadap kerja kita, yang mana upah tu tidak mengganggu kerja kita yang asal. Kita tolong dia, kita bagi tahu, kita tahu hang dah dapat dah, hang kena pergi ambil yang ni, kemudian hang buat yang ni, tak apa aku tolong. Kita tolong sebagai tolong dia lah, dengan tak mengganggu kerja asal kita. Dia pun bagi habuan kat kita, yang tu kita berhak, kerana itu upah kepada kita di atas benda kita tolong dia. Macam yang kita kata tadi lah, orang ni tolong, yang tolong tu sebenarnya bukan bidang dia pun. Kalau dia patutnya dia sains, dia bagi sila cari yang ni, cari yang ni, tik-tik cukup dah. Tapi dia buat lebih dah tu, pasal dia nak tolong. Orang tu bagi kat dia habuan, tolong lah. Dia tolong, dia bagi, mungkin dia consult kan tu, yang bukan kewajipan dia, ilmu dia bagi. Patut kau buat yang ni, kau isi yang ni, kau buat yang ni. Kalau dia bagi panduan yang tak menjadi tanggungjawab dia, dia bayar di atas ilmu tu, maka yang tu dia ada hak untuk dapatlah dengan kadar yang munasabah. Kedua, kedudukan kita sebagai pihak yang memberi. Berdosa, rashi dan murtashi, kedua-duanya Tuhan laknat. Tapi kita tengok, kalau kita terpaksa memberi rasuah, memberi pemberian yang menyebabkan ada pihak yang dizalimi rasuah. Contoh, 5 orang masuk tender ni, 5 layak, tapi oleh kerana kita telah memberi hadiah, yang kita janji ke apa, tak apalah tolong sikit, kalau ni tak apalah kita makan sama-sama nanti, bolehlah sikit. Kita tak sebut bagi lagi, tapi kita janji. Maka kita dapat, walaupun nak ikut merit kita dengan kawan sebelah ni sama, dia tak dapat, maka tu rasuah. Itu rasuah. Tapi kalau kita memang berhak dapat, ini hak kita. Misalnya kita nak masuk satu tempat, kita ada kelayakan, dia tak bagi, dia zalim kita, dan kita tahu kita dizalimi, dan dia minta kat kita, kita tak mau bagi, tapi nak elakkan kita dizalimi, kita bagi. Sebahagian fuqaha kata ini tidak rasuah lah, kerana rasuah boleh menyebabkan orang dizalimi, tapi kalau beri untuk mengelakkan diri dizalimi, yang berdosa yang ambil, kita tak. Misalnya satu projek, non-Muslim masuk, kita masuk, orang lain masuk. Orang lain kita tengok syarat tak cukup, kita syarat cukup. Tapi yang ni nak kena pasti, sekali takut orang tasahul lah benda ni. Dia minta macam-macam syarat kita, dan kita perlu benda tu. Setelah kita belanja, kita buat, kita kemukakan, setengah orang dah projek dah suruh buat, dia dah jalan dah, tiba-tiba orang main nak stop, yang kalau dia stop kita rugi 100,000 mungkin kita rugi. Dia pandai-pandai, tak lulus, dah benar 3/4 dah kita belanja. Dia minta habuan dia, kita terpaksa bagi untuk mengelakkan kita kerugian yang bukan hak kita. Hak kita tak rugi, kita patut boleh terus projek ni, saja dia kacau kita, kita terpaksa bagi. Yang ambil berdosa, yang bagi tak. Satu projek, dan Muslim masuk, kita masuk, orang lain masuk, orang lain kita tengok syarat tak cukup, kita syarat.
Jadi tengok di posisi mana kita duduk. Dan duit orang makan rasuah ni tak nampak lagi muka rasuah ceria bersinar-sinar pergi masjid tak ada. Duk jahat macam tu, makan berapa kali tak pernah kenyang. Berpuluh-puluh juta duk macam tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada tuan? Ha? Cimping. Cimping dah jadi abu lah. Pasal cimping nak balik sini? Ambil abu dia bubuh laut. Saya sebut baru ni di Kedah saya sebut lah. Tapi saya sebut lah. Yang rakaman banyak-banyak ni tak usah masuk lah, sentimen. Tapi saya nak sebut lah beberapa perkara sebelum isu cimping. Sekarang ada orang bising pasal projek IC Sabah. Tak apa, kita boleh berbeza pandangan. Tuan-tuan tahu Singapura dia panggil Cina-Cina daripada negara Cina datang Singapura. Biasanya yang ada profesional lah. Dia target banyak juta. Singapura cuba nak jadikan pada 2000 berapa, 2040 lah, 6 juta penduduk dia. Tak ada siapa berani bangkang kerajaan Singapura pasal apa panggil Cina daripada Cina mai ke Singapura. Kuasa dia. Ni semua sentimen politik. Soal siapa pembangkang, siapa ni satu hal, tak apalah. Siapa nak jadi pembangkang, jadilah. Siapa nak jadi kerajaan, jadi. Tapi projek IC tu kebanyakan yang dapat ni Muslim. Boleh kata Muslim semua. Penduduk Sabah Muslim dulu, saya ingat lebih kurang 30% ya. Sekarang orang Muslim Sabah 50 lebih. Kerana orang Muslim Filipina masuk, diberi IC. Yang tu yang pembangkang duk bising tu. Tak apalah dia bising di atas dasar undang-undang. Tak apalah, kita boleh tengok pada sisi undang-undang, tapi kalau tengok di sisi untuk menseimbangkan orang Islam di Sabah, saya rasa bukan saja Malaysia buat, China pun buat, Singapura buat. Singapura buat. Mentang-mentang orang tak setuju dengan Tuan Mahathir, orang tak, Dr. Mazhar memang dia, Tuan Mahathir dia sokong. Bukan saya sokong Tuan Mahathir. Tapi benda tu yang dia buat tu sebenarnya macam Tuan Mahathir kata. Ini pendapat orang ni. Kita kena tengok juga pendapat dia. Masa kemerdekaan, 1 juta rakyat asing, Cina, India, yang diberi kerakyatan. Tak ada Suruhanjaya pun yang ditubuhkan untuk diambil tindakan. Apa hak 1 juta ni dapat ni? Juli Soli dia punya tu kan. Apa hak? Sistem yang sama apabila saya tahu isunya peringkatingan masa tu. Kristiankan rakyat Sabah. Sehingga boleh jadi satu keadaan tak tenteram. Maka ramai orang-orang yang diberi kad pengenalan tu pun sebenarnya bukan orang asing mai. Depa tu pun memang dia ulang alik di situ dah. Beratus tahun dah orang Melayu yang duduk di situ, cuma depa start pergi Filipina sat ni. Mereka tu diberi kad. Boleh pandangan lah, kalau nak kata oh ini tak Singapura buat, Malaysia pernah buat. Saya ingat terpulang pada kerajaan lah. Tapi kalau nak pi ke Suruhanjaya yang ditubuhkan macam-macam orang, yang ada pesing yang macam-macam, memang saya ingat mereka ni nanti kena. Tapi di sudut survival orang Islam Sabah, sekarang ni majoriti dah Islam Sabah. Kerana salah satu besarnya menyumbang projek IC tu. Setengah orang dia syok, apa pun dia bangkang. Saya bukan
Saya rasa kita kena objektif dalam benda ni. Ha? Apa ni bang kamera? Okey, Chimping. Dalam sejarah bintang 3, walaupun orang kata boleh bacalah buku karya Anwar Ridwan, Penyeberang Sempadan tu. Memang ada orang yang join bintang 3 kerana nak balas dendam kat British. Termasuklah nama apa? Rashid Maidin, apa lagi yang apa nama yang Mak Sabu sebut bisi yang ada tu apa? Ha? Mat Indra. Pun begitu, di samping itu banyak juga persoalan yang boleh ditimbulkan. Walaupun keadaan terdesak, kita mungkin mereka ada sebab tertentu kenapa mereka cari senjata dengan China untuk lawan British. Tapi tidak semua orang pilih jalan tu. Burhanuddin Helmi tak pilih jalan tu. Ramai lagi orang yang berjuang yang tidak memilih jalan menyertai komunis. Kenapa ada orang Melayu yang nak sertai komunis? Walaupun masa tu ada penceramah daripada Indonesia cuba pengaruhi. Kita tahu orang Melayu juga pengetahuan tak besar. Kata kita ni komunis ni bukan kita menganut, kita ambil senjata dia saja. Tapi akhirnya ramai yang tertipu. Dan bintang 3 dalam sejarah setelah Jepun keluar, bintang 3 patah balik, ramai Melayu Muslim yang dibunuh dan dibakar. Persengketaan antara Cina dengan ni. Dan Chimping hakikatnya seorang penjenayah. Walaupun orang kata dia pejuang pada masa itu British, tapi dia telah membakar, membunuh orang tempatan. Dia bunuh orang tempatan. Takut Rashid Maidin tak bunuh, tak tahu lah. Tapi dia dengan gerakannya membunuh orang tempatan. Bukan sedikit. Di Johor dia apa, pembunuhan. Dan dia dah duduk di Bangkok elok-elok dah. Sampai mati pun timbul nak balik. Tanam pergi di mana pun. Ramai orang pergi Mekah mati tanam di Mekah tak balik pun. Tak ada siapa bincang patut balik tak balik. Mati di Bangkok tanam sana. Tak bising masalah negara apa. Pandangan saya, mereka duk kalut nak Abu Chimping nak tahu mana. Abu Bakar pun ada yang tak balik. Abu Chimping. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tuan-tuan, sebelum saya lupa, mungkin Syekh Wahab ada pengumuman tak? Tapi sekali lagi saya nak menyebut, kita memerlukan dana untuk membeli tanah sebelah ni. Kalau seorang bagi 100, 200, 300, berapa banyak mana dia ada, membantu kita membeli tanah sebelah ni yang kita perlukan. Tak cukup lagi duit kita. Ni bukan, mudah-mudahan kita harap tempat ni lama lagi lah dia punya survival dia untuk perjalanan ilmu. Mungkin lepas ni orang lain pula akan mengajak. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun ke depan, 200 tahun pun mudah-mudahan ada lagi tempat ni masih berfungsi sebagai tempat ilmu yang lebih besar kita buat. Dan sedekah kita jadi sedekah jariah insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman? Sekejap, coba. Jazakumullah khairul jazak bil fadil Dr. Muhammad Asri. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. IQ akan mengadakan kem remaja untuk umur 12 sampai 17 pada bulan 11, 24 hingga 27 November. Jadi tuan-tuan sedialah, kita ready tempat untuk 100 orang saja. Mungkin 50 lelaki dan 50 perempuan. Buat di sini, dan yuran lebih kurang RM150.
Dan yang keduanya, korban di Chiang Rai kita masih buka. Korban di utara Thailand, lembu 350 satu bahagian, kambing 600. Ini masih dibuka. Tuan-tuan boleh bagi sumbangan bila-bila masa lah, sebab lagi cepat lagi baiklah. Kita masih memerlukan lebih banyak lagi sumbangan untuk dia orang menjadikan juadah setahun di pusat-pusat Islam di Thailand. Yang kedua. Dan yang ketiganya, insyaAllah convention sunnah pada tahun ini kita akan adakan di Shah Alam, Selangor. InsyaAllah pada 7 dan 8 Disember. Jadi tuan-tuan nak ambil cuti pun boleh lah, ataupun nak sedia. Kita buat insyaAllah di Dewan Karangkraf, silap. Itu yang ketiganya. Dan di sini mungkin kita buat juga korban, cuma seekor je lah. Dan selalunya ada lah orang bagi, insyaAllah. Tapi di luar kita buat banyak sikit, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.